Kita mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ismail mendengar apa yang dikatakan, apa yang diarahkan oleh ayahnya. So kita can reflect on ourselves, tahu macam mana kita sebagai seorang ayah nak memberikan satu arahan kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini hari kedua Ramadan 1445 Hijrah yang bersamaan dengan 13 Mac 2024. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat datang Ustaz. Selamat datang. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Hari ini dah hari yang kedua kita puasa, Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kepada Bapa Hibah.sg atas podcast hari ini, Bapak Kau Podcast yang ditaja oleh kedua-dua yang terus menyahut cabaran kita. Yang pertama daripada Jalindo. Terima kasih kepada Jalindo. Boleh menghantar pakej anda daripada Singapura ke Indonesia, Indonesia ke Singapura. Mereka boleh teruskan. Enggak apa-apa, bisa terusin. Itu dia, paling jago, Jalindo. Boleh hubungi mereka di talian 9248 2596. Betul. 9248 2596. WhatsApp pun boleh. Indonesia WhatsApp apa Ustaz? WA. Anjat aku. Ni Ustaz nak cakap wak lu. WA. Okey. WA 92482596. Itu dia Jalindo. Pilihan anda, amanah kami. Dan juga penaja kami yang kedua iaitu Noor dan Haidir. Itu dia bersama Noor dengan Haidir. 8118 4828. Itu dia ejen hartanah setia anda. Jadi nanti mereka akan bersama dengan kami dalam episod yang akan datang, di mana mereka akan kongsi sedikit tip-tips ataupun perkara-perkara mengenai hartanah, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih kepada kedua mereka. Baiklah, Ustaz, hari ini hari yang kedua Ustaz. Okey. Topik yang kita akan perlualkan sekarang ialah fatherhood and leadership. Sebagai seorang ayah yang kata orang tu sebagai ketua, leader di dalam keluarga. Apakah peranan ataupun ada tak ciri-ciri dari keislaman daripada wali-wali ataupun ahli-ahli Islam yang boleh kita contohi, ataupun nabi-nabi yang kita boleh contohi, yang kita boleh ikuti pada episod ni Ustaz. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton, para penonton dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Episod kali ini sangat menarik pada saya. Dia cakap dia menyentuh tentang fatherhood, kebapaan dan juga memimpin. So kalau kita lihat dalam Al-Quran, saya banyak suka sekali untuk saya rujuk kepada Al-Quran tentang kisah. Kita mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ismail mendengar apa yang dikatakan, apa yang diarahkan oleh ayahnya. So kita can reflect on ourselves, tahu macam mana kita sebagai seorang ayah nak memberikan satu arahan kepada anaknya. So dalam satu situasi ni bang, dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim AS dia ni dapat mimpi, dan ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi itu adalah wahyu, satu perintah daripada Allah SWT. Jadi dalam mimpi tersebut dia bermimpi bahawasanya beliau menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi bila jumpa dengan Nabi Ismail, dia ceritakan dengan anaknya mimpi dia tu. Yes, mimpi. Ada satu arahan juga bahawasanya aku bermimpi yang aku menyembelih engkau, Nabi Ismail. Bagaimana, apa pendapat kamu? Lepas tu if'al ma tu'mar, dalam Quran tu menyebut buatlah apa yang diperintahkan. So tadi kan kita melihat macam mana seorang ayah menyampaikan perkara tersebut untuk menyembelihkan anaknya, dan anaknya tu tanpa ada orang kata tu perbalahan, dia tak rebel, dia dengar sampai nak waktu anak dia mendengar apa-apa, dia cuma terima je.
Ya. Apa yang bapak dia cakap tu dia terima je. Yes. So bila abang cakap macam itu kan, jadi kita tengok macam mana anaknya boleh give 100% trust to his father. Kerana dia nampak dia punya leadership quality, dia punya fatherhood quality yang ada pada Nabi Ibrahim. Tanpa ada pertikaian tau. I no doubt that I will follow my father. Sebab He will lead to the right way. Ya. Dia tak ragu-ragu, dia tak ada yes. don't have second thoughts. So Yeah. bila dia ceritakan tentang mimpi dia, waktu itu kira macam tadi Ustaz cakap wahyu. Jadi dia dengar, dia terima dan dia ikut. Yes. Patuh dengan ayah dia. Yes. Jadi kalau kita lihat keadaan ayah ni dia punya didikan dia sendiri, dia menempuh dengan berbagai ujian dengan cabaran. Macam mana dia sendiri dengan berhadapan dengan ayahnya yang tidak menyembah kepada Allah apa. So lepas tu juga bagaimana ayah dia pula kena orang kata tu bukan rendam kena masuk ke dalam api yang panas. Kan? Ya Allah. That all that challenges dia dah lempuh. Bermakna the quality fatherhood tu dan juga leadership macam dia lead family dia tu dah ada tau. Sampai kan ketika ini yang pengamatan saya terhadap ayat tu, bagaimana macam cakap betul lah. Kenapa anak dia tak ada rebel ke ataupun tak ada balah ke, dia ikut, bermakna dia nampak ayah dia punya quality yang mana tidak ada perbalahan dan juga tidak ada pertikaian langsung dan dia akan ikut. Dan dia tahu itu perintah dari Allah. So itu benda je nak tunjukkan bagaimana satu konsep yang mana perlu ada orang kata tu humility, dia ada rendah dirinya, bagaimana komunikasi ayah dengan anak. Betul. Kan? Itu yang membuatkan hubungan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tu sampai kepada membina Kaabah apa? Allah. Kan? Dua anak beranak yang membina Kaabah. Betul. All that punya perkara yang kalau kita lihat pula pertalian yang begitu erat, akrab, yang akrab yang dapat kita sanjungi Ustaz di mana seorang anak tu memang dia dengar betul kata-kata ayah dia. Yes. Oleh sebab tunjuk laku ayahnya sebagai seorang ketua, leader dalam keluarga, itu yang kata orang tu buat anak dia respect. Yes. Dan follow. Dan itu bukan tu saja, tapi juga ada segi spiritual doa, pengharapan dia, permohonan Nabi Ibrahim di dalam doa dia kepada Allah Taala. Jadi jadi dia punya susu galunya, dia punya protection tu bukan saja untuk dia dengan Nabi Ismail, malahan keturunan dia. Jadi keturunan Nabi Ibrahim sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW, which is Nabi kita. Salam. Betul, So betul. ya, Doa. Jadi apa doa ni Ustaz? Doa yang tadi Ustaz cakap tu. Doa yang bagus ataupun sebagai ayah ini pun Nabi Ibrahim banyak doa dalam Quran kepada anaknya, kepada keturunannya. Tapi one of the doa yang kita masyhur membacanya lah dan juga apa yang kita boleh sampaikan, kita baca antara doa dia yang kat sini saya boleh kongsikan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. So itu doa yang boleh sebagai ayah, sebagai pemimpin untuk memimpin keluarga, untuk memimpin orang kata tu ahli kaum kerabat dan sebagainya, hatta diri sendirilah, supaya antara kualiti yang ada terdapat pada ayah, dia boleh membawa kepada kualiti yang baik kepada masyarakat. Jadi doa ni memang kata orang tu cukup penting ya Ustaz. Selalu saya dengar jangan berhenti berdoa, jangan berhenti doa. Betul. Kita tak tahu bila dan saat dan masanya di mana doa kita diijak kabulkan atau didengarkan. Dan sebagaimana tadi Ustaz cakap, asalnya doa tu jatuh ke keturunan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke kita. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Right. Baiklah, itulah dia episod ketiga kita, di mana kita mendalami sebagai seorang ayah, menjadi seorang ketua, di mana anak dan juga sebagai ayah, kata orang tu relationship, persahabatan dan pertalian ayah dan ibu, ayah dan anak begitu erat, di mana anak hanya mampu
mematuhi kata-kata ayah. Apabila dia dah lihat sendiri bagaimana ayah dia lead. Jadi dari situ dia just follow. Dia tak ada ragu-ragu lagi. Baiklah. Sampai di sini saja di episod kali ini. Ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz. Ribuan terima kasih kerana terus bersama kami di sini, insya-Allah. Kita ketemu lagi esok episod yang keempat, di mana Ramadan yang ketiga dapat kita sama-sama bertemu, insya-Allah. Sekali lagi bagi pihak Bapa Hibah.sg, saya ingin mengucap ribuan terima kasih sudi berdengar episod kali ini, Seikhlas Ramadan yang dibawa oleh Bapak Kau punya podcast. Sehingga ketemu lagi esok. Akhir kata saya di sini macam lembab itu Ustaz. Dia macam dah lemah gitu. Dah nak buka dia macam nak ujung-ujung macam lemah. Bau makanan dia ada tapi tak makan. Dia macam semangat balik Ustaz, semangat balik. Baiklah, kita ketemu lagi esok. Jangan lupa sama waktu, insya-Allah. Okey. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum.